Berita wilayah diteruskan dengan negeri di bawah bayu. Antara tumpuannya, kerajaan negeri meluluskan pembinaan sebuah lagi pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN. Perinciannya langsung bersama Anisia Daulas di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, baik Azam. Kerajaan negeri melalui Majlis Tindakan Membenteras Dadah MTMD peringkat negeri Sabah meluluskan pembinaan sebuah lagi pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN di Pantai Timur Sabah. Pembinaan pusat itu bagi menampung kapasiti penghuni yang ditempatkan di pusat pemulihan sedia ada. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berkata, pembinaan PUSPEN ini juga bagi memudahkan individu di kawasan berkenaan untuk mendapatkan rawatan tanpa perlu ke pantai barat Sabah. Ketika ini, Sabah hanya mempunyai sebuah PUSPEN di Papar. Inilah hasrat kita, Kerajaan Negeri Sabah memohon supaya satu lagi pusat pemulihan ketinggian dada ini di Pantai Timur Sabah, sama ada di Sedakar ataupun di Tawau, untuk diwujudkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini untuk memastikan bahawa mana-mana individu yang telah ditahan, diputuskan oleh mahkamah sebagai penagih, maka perlulah diberi pemulihan yang segera. Beliau ditemui media dalam Majlis Aspirasi Kepulihan Keluarga, anjuran Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Biro Hal Ehwal Wanita Pemadam di Sandakan. Berdasarkan statistik, seramai 1,180 orang kena pengawasan OKP di Sabah setakat Julai tahun ini, menurun 30.2% berbanding 2,592 OKP dalam tempoh sama tahun lalu. Rakyat wajar menterjemahkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang sama ada di premis, kediaman mahupun kenderaan. Ia juga sebagai simbol identiti negara berdaulat selain menzahirkan rasa syukur atas keharmonian dan kemakmuran yang dikecapi negara selepas kemerdekaan. Kita galakkanlah kalau boleh di seluruh masyarakat kita yang ada. Bukan saja di daerah Tawau ini, malahan di peringkat negeri Sabah ini, Malaysia, agar perpaduan dan silaturahim ini dapat diteruskan untuk kesinambungan, kedamaian, kemakmuran negara kita yang kita cintai ini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 peringkat Taman Perwira Anjuran Persatuan Penduduk Perumahan Taman Perwira Tawau di Tawau. Mengenai program ini, Hamil mahu usaha Persatuan Penduduk Perumahan berkenaan mengagih dan memasang jalur gemilang dengan perbelanjaan sendiri dicontohi semua pihak. Pelbagai acara menarik dirancang bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia di taman ini, antaranya tayangan filem Mat Kilau, sukan rakyat dan pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik. Umat Islam dituntut melakukan kebaikan selaras konsep penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia penting bagi membentuk generasi yang mempunyai peradaban tinggi dan berakhlak mulia. Sehubungan itu, Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mahu konsep penghijrahan perlu difahami dan dijadikan panduan masyarakat Islam bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Hikmah daripada hijrah ini ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyatu padukan masyarakat yang berbilang, maknanya yang berkabilah-kabilah di Madinah itu, daripada mereka berpecah belah tetapi dapat disatukan. Dan ini juga sepatutnya boleh kita ambil iktibar di mana di negara kita dan juga di negara kita rakyat yang berbilang kaum. Beliau yang juga adun apas berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1444 Hijrah peringkat Masjid Nurul Iman Batu 2,5 di Tawau. Sempena majlis ini turut diadakan ceramah bertajuk Hijrah Rasulullah yang disampaikan Ustaz Muhammad Osman. Golongan belia khususnya di Pitas digalak meneroka industri tangkapan ikan dan perladangan selari usaha meningkatkan pendapatan mereka. Ke arah itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas, Datuk Seri Dr. Rudi Awah mahu golongan muda menghadiri taklimat dan pelbagai program berkaitan di daerah itu. Saya mengharapkan kepada belia yang ada di luar sana, jangan malu. Kena nelayan ini adalah satu perniagaan.
Pertanian juga adalah satu perniagaan. Nelayan ini selagi manusia ada di muka bumi itu, selagi orang manusia akan makan hasil laut. Begitu juga dengan selagi pertanian, selagi manusia ada di muka bumi ini, selagi itu manusia akan makan beras. Jadi ini adalah satu perniagaan. Sebenarnya selama ini mereka tersalah fikir bahwa nelayan ini adalah satu kerja yang tidak baik. Sambutan program taklimat belia nelayan dan belia peladang pada hari ini sangat-sangat memberangsangkan, dan saya ucapkan juga terima kasih setinggi-tinggi kepada ahli jabatan kuasa yang terlibat. Saya percaya melalui program yang diadakan pada hari ini, anjuran daripada DUN N3 Pitas, Datuk Seri Dr. Rudi Awah, saya percaya program yang telah diadakan adalah satu program yang amat berjaya sekali. Bukan sahaja berjaya untuk membangunkan atau memberi maklumat terkini kepada masyarakat, tapi berjaya untuk menyampaikan maklumat-maklumat terbaru. Kita akan menyokong apa sebarang bentuk inilah manfaat kepada belia, khususnya dan juga kepada para nelayan amnya di daerah Pitas ini. Kita dalam rangka untuk memperkasahkan program Presidenan Bergerak ini supaya kita mau lesen-lesen itu dapat dimanfaatkan kepada mereka sendiri. Mereka ditemui RTM selepas program taklimat belia nelayan dan belia peladang serta kaunter khidmat pelanggan yang dirasmikan Datuk Rudi yang juga pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi di dataran Pitas. Program julung kali disertai 300 belia Pitas ini melibatkan taklimat mengenai program agrotani muda dan geran khas Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Sabah. Satu jawatan kuasa khas Tebatan Banjir di Beaufort ditubuhkan bagi melaksana rancangan Tebatan Banjir merangkumi beberapa kawasan di daerah itu. Jawatan kuasa tersebut dipengerusikan Pegawai Daerah Beaufort, Nazri Ajun, dan dianggotai beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pertanian selain Majlis Daerah Beaufort. Adun Lumadan Ruslan Muharam berkata antara rancangan yang dirangka adalah membuat lencongan baharu di Sungai Padas bagi mempercepat aliran air Sungai Padas ke laut ketika berlaku bencana banjir. Juga kita mencadangkan semua jalan raya di bawah JKR Kerajaan Negeri daripada bypass Limbawang terus kepada simpang ke Bangkalalak. Jalan Bangkalalak, Jalan Sosak kita akan cadangkan untuk ditinggikan setinggi-tinggi yang tidak terjejas banjir. Maksudnya kalau banjir pun tidak akan putus perhubungan. Beliau memberitahu RTM ketika melakukan lawatan ke projek tebatan banjir tebing Sungai Padas di Kampung Suasa, Beaufort. 4 fasa projek tebatan banjir di Sungai Padas sudah dilaksana melibatkan hakisan tebing sungai di Kampung Lalangot, Kampung Kundu Suasa selain di Kampung Munggutung, Beaufort. Turut memerlukan pelaksanaan tebatan banjir di daerah itu ialah Kampung Berumbai, Lupak dan Kampung Beringin. Persatuan Tadika Islam Sabah Pertis serta agensi berkaitan pendidikan awal kanak-kanak diminta menekankan konsep teori dan praktikal dalam aspek pendidikan Islam dan kerohanian. Kaedah itu bagi memudahkan kanak-kanak di peringkat awal pembelajaran memahami dengan lebih mudah. Mengambil contoh penganjuran program simulasi Haji Cilik, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Datuk Saiful Zaman Sanggul berkata, ia bertepatan kaedah pembelajaran secara teori dan praktikal bagi memudahkan pemahaman. Sangat bersetuju kerana usaha ini sangat menyentuni semua dan kita dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima yang sudah tentunya Jahin sangat menyaran dan mengajak umat Islam supaya menunaikan haji. Dan kita di awal kanak-kanak sudah memberikan perhatian ini. Beliau ditemui RTM selepas pelancaran penangguhan program simulasi Haji Cilik kali kelima di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Pertis Fariza Jimmy memaklumkan program bertujuan memberi pendedahan kepada kanak-kanak untuk melaksana rukun Islam kelima selain memberi pengalaman mengerjakan ibadah haji secara teori dan praktikal. Jadi seawal daripada prasekolah lagi kami sudah tanamkan objektif ini agar mereka merasain bagaimana kewajipan-kewajipan yang dilakukan ketika menunaikan rukun Islam yang kelima iaitu menunaikan fardu haji.
Lebih 800 kanak-kanak berumur 5 hingga 7 tahun dari 30 tadika Islam swasta seluruh Sabah menyertai program ini. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak berita menarik dapat diikuti melalui pelbagai platform RTM. Kembali bersama Azam. Azam, silakan. Baik, terima kasih Ann langsung dari Sabah.